Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 16 Ogos 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Fathi. Surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Surah 48, juzuk yang ke-26. Kita akan sambung ayat kita, ayat yang ke-11, 12, 13 dan 14. 4 ayat. Tajuk yang kita bincang pada hari kali ini iaitulah Allah Ta'ala dedahkan alasan-alasan tak cerdik yang telah dibawa oleh golongan yang tidak mahu ikut ke Al-Hudaibiyah, tak mau ikut Nabi ke Mekah. Kita dengar apa punya alasan. Kemudian Allah nyatakan pembohongan mereka dan diakhiri dengan ancaman. Siapa yang tidak beriman, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka sa'ir, neraka Jahannam. Itulah tajuk yang kita akan bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1126. 1126. Mari kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض
yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' wa kana Allahu ghafuran rahima. Balik semula kepada ayat perbincangan kita, bermula daripada ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang Arab. Apa dia Arab? Kaum Arab Badui, penduduk desa yang tinggalnya di sekitar Madinah. Mana orang Arab ni orang kampung, orang Badui yang tak cukup pendidikan. Dia masuk Islam pun, betul ke tidak masuk Islam, tidak jelas dia punya kedudukan. Kalau nak kata sahabat Nabi yang murtad, yang elak, ini kumpulan lain ni. Kita kena berhati-hati dalam keterangan kita, kena berhati-hati. Apa dia kata? Puak-puak Arab ni kata apa? Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ketinggalan tidak turut bersama-samamu ke Al-Hudaybiyah. Apa dia kata? Akan berkata kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka kata, kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda dan anak isteri kami. Rasulullah, kami ni bukan tak nak pergi, bukan tak nak ikut, tapi tak ada orang nak jaga ni. Isteri sakit perut, nak bersalin, unta pun nak beranak, jadi tak ada orang nak jaga harta benda kami, keluarga kami. Kita terpaksalah kena tunggu. Itu alasan dia lah, alasan cerdik dia. Tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ni dulu. Dalam ayatnya lepas, lamma hazzara minan naks, Allah Ta'ala bagi amaran kamu jangan batal perjanjian dan menggalakkan supaya setiap orang jaga dia punya perjanjian. Atba'a zalika, maka Allah Ta'ala bawa ayat sebelah ini menyatakan golongan yang mari jumpa Nabi beriman tetapi mereka tak ikut tentera Islam, tak masuk. Ketika Nabi keluar pergi umrah, mereka lari. Ini yang dilakukan oleh Al-A'rab, puak-puak Badui yang ada di sekitar Madinah. Mereka datang jumpa Nabi, ikat setia bai'ah, kita akan ikut, kita akan berjuang, tapi waktu perjuangan dia lari. Ini dipanggil al-mukhallafun. Mukhallafun ni kumpulan yang melarikan diri daripada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan ini. Satu lagi ayat yang lepas Allah Taala sebut tentang orang yang ikat setia, bai'atur ridwan, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lari. Kita akan mati bersama, kita akan menuntut bela darah Sayyidina Uthman. Maka tasyawwafas sami'u ilal khabari, para pendengar mesti tenanti-nanti, menunggu-nunggu apakah cerita orang-orang yang tak ikut peperangan ini. Maka fastu'nifal ikhbar, Allah Ta'ala mulakan mendedahkan khabar-khabar apa yang dilakukan oleh puak-puak munafikin yang pura-pura Islam, sebenarnya mereka tidak Islam, ataupun dhi'aful iman, dia Islam tapi lemah iman. Islam yang lemah iman, kita ada dua kategori lah. Satu orang ni Islam sungguh tapi lemah, satu lagi Islam pura-pura, nama dia munafik. Wal'iyazubillah, ini cukup dahsyat. Munafik ni dahsyat. Tengok ahli tafsir kata apa? Sayaqulu laka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi akan mari bercakap depan kau ya Muhammad, ahlul bawadi as-sakinun haulal Madinah, orang penduduk-penduduk desa di sekitar Madinah.
yang mereka tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada ke Mekah pada tahun Hudaibiyah, apabila Nabi mencela, menegur, kenapa kamu tak ikut, mereka datang beri jawapan, syaghalatna amwaluna, kami sibuk Rasulullah duk jaga harta benda kami, daripada unta-unta tak ada gembala yang jaga, dan lain-lain lah. Wa ahluna, keluarga kami, isteri-isteri, anak-anak, cucu. Jadi oleh kerana kami tak pergi, kami rasa bersalah. Fastaghfir lana, ay fad'ullaha an yaghfir lana, tolonglah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan kesalahan kami. Betul ke dia minta doa ni? Atau hanya berlakon, belagak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Maka Allah dedahkan mereka. Sebelum kita pergi kepada sesi pendedahan seterusnya, kita tengok dulu siapakah mereka. Dalam tafsir Ibnu Ashur, dia kata wahum sittu qabail. Puak-puak sekitar Madinah ni ada 6 kabilah. 6 kabilah. Satu, Ghifar, kabilah, nama kabilah ni Ghifar dengan ghain bagi bawah. Wa Muzainah, wa Juhainah, Ashja' Shin, Aslam, Adil. Ada 6 kabilah ini. Ba'da an baya'uhu 'alal khuruj, mereka datang jumpa Nabi sallallahu untuk keluar bersama-sama. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada al-masir ila al-umrah, bila Nabi bertekad dah nak pergi umrah, istanfara, Nabi kerahkan golongan yang ada di sekitar Madinah supaya ikut sama. Fayarhabahu ahlu Makkah. Jadi orang Mekah kata jangan mari, kita tak akan bagi. Orang Mekah dengar cerita, dia sekat. Jadi Nabi nak supaya bilangan kita ramai. Bila ramai, orang nak sekat pun tak berani. Ramai tu sekatlah, cubalah ganggu kami ramai ni. Tapi tak ramai. Yang perginya berapa? 1,400 orang. Yang lain tak mau ikut. Jadi ulama tafsir berbeza pandangan. Ibnu Jarir contohnya rahimahullah mengatakan haula'i al-Arab kanu minal munafiqin. Nauzubillah. Puak-puak lari tu munafikin. Waqila, ada juga seperti Ibnu Ashur sendiri, Al-Gharnati, dalam Ibnu Atiyah contohnya mengatakan kanu min dhi'afil iman walam yakunu munafiqin. Mereka ni bukan munafik, tapi golongan yang baru masuk Islam, lemah iman lagi, belum dapat pendidikan yang baik. Jadi kalau dia tidak munafik, maknanya lemah lah. Tapi kalau dia munafik tu tak ada lemah dah, memang kafir. Sembunyikan kekufuran dia tu dalam hati. Ini bahaya. Apa dia cakap? Allah Ta'ala dah di sini. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dia bercakap dengan lidah dia tu, istaghfir lana, ya Rasulullah, tolonglah minta ampun pada kami. Itu bermuka-muka saja. Manakala puak munafik, puak yang mari cakap dengan lidah. Ay yaquluna laka ulaikal mukhallafun, mereka yang tak pergi berperang itu mari bercakap depan Nabi qaulan mujarradan la ya'taqidunahu biqulubihim. Mereka cakap dengan mulut je, hati tak sampai. Fahum kadzibuna fi i'tizarihim wala talabihim istighfar. Mereka sebenarnya bohong dalam permohonan maaf mereka, dan mereka tuntut supaya istighfar. Itu semua tu cakap-cakap kosong saja. Allahu Akbar. Jadi kalau mereka ni golongan munafikin, memanglah bohong.
Jadi ulama tafsir kata apa yang mereka minta keampunan itu kazibun, bohong. Li'annahum la yubalun, mereka buat tak peduli pun astaghfara lahum nabi amla, nabi minta ampun atau tidak, tapi orang panggil bermanis muka. Lembut gigi dari lidah waktu kita cakap. Dia tak sedar dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu ada wahyu. Allah Taala akan beritahu kepada Nabi apa sebenarnya keadaan mereka ni. Betul ke dia ni ikhlas dalam perjuangan atau sekadar mari nak cakap dengan Nabi bermuka-muka saja. Maka Allah Taala bagi tahu, qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika yang demikian sebab ketinggalan kamu tak mau ikut sama, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkena atau menerima sesuatu ketetapan dari Allah jika Allah tetapkan kamu ditimpa mudarat atau beroleh manfaat? Mana sudah pasti tidak ada sesiapa pun yang boleh membuat demikian, tak ada siapa boleh buat. Jadi munasabah ayat, lamma kana fi'luhum hadza min takhallufihim, oleh kerana perbuatan mereka tak mau ikut sama-sama dan mereka juga mencari-cari alasan, mereka juga telah minta Nabi supaya istighfar. Zanna minhum, mereka sangka dengan perbuatan itu terlepaslah benda yang tidak baik. Tak ada tak pergi perang ni tak mati, boleh minta ampun dengan Nabi selesai. Wa kana ka'annahu qila, jadi seolah-olah mereka dikatakan bahawa qad ulima kadzibun, dia tahu dah pembohongan mereka dikesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun minta maaf cepat-cepat. Konon-kononnya bermanis muka. Maka Allah Taala bagi jawapan kepada mereka di sini. Hei, kamu yang tak mau ikut ni takut mati ya? Kamu takut dia apa-apakan oleh kafir ya? Maka Allah Taala bertanya dia, qul, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, man yamliku lakum minallahi syai'an. Ay qul ya Muhammad li ulaikal a'rab, kata kepada puak badui itu, la ahada yamliku, tidak ada seorang pun yang mampu memiliki kekuatan untuk menolak mudarat kalau Allah Ta'ala nak timpakan kata kamu, atau kalau Allah nak binasakan kamu, kena pergi ke tak pergi sama je. Mu kena ingat dalam peristiwa Badar, Abu Jahal yang pergi ke Badar mati, Abu Lahab yang tak pergi ke Badar hidup, mati juga, sakit. Lepas pada tu berapa hari mati. Maknanya pergi ke tak pergi, mati-mati. Ataupun bila Allah nak beri kebaikan kepada kamu, tak ada siapa yang boleh halang. Kamu kena belajar akidah, hei puak badui, ataupun mantapkan kepahaman kamu, hei puak munafik. Jangan duduk main ikut perasaan hati begitu saja, jangan. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah amat mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu lakukan itu, dan ia akan membalaskan. Tengok Allah kata khabir, laisal amru kama yazunnu ulaikal a'rab. Jangan perkara sebenarnya bukanlah seperti sangkaan puak-puak badui itu, yang mereka menyangka Allah Ta'ala tak tahu apa dalam hati mereka. La, fallahu ta'ala alimun bibawatinil umur. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka. La yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua perkara diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Satu, dia ingat ke Tuhan tak tahu? Sangkaan yang kedua bagi puak kafir ni, dia kata apa? Tengok ayat 12.
bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bukanlah sebabnya yang kamu sebutkan itu, bahkan sebabnya kamu telah menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang pergi ke Mekah itu akan binasa semuanya dalam pemergian mereka itu. Dia kata hok pergi Mekah ni tak balik dah, akan dibunuh oleh geng-geng Abu Sufyan di Mekah. Itu sangkaan buruk mereka lah. Maknanya akan binasa dan tidak akan kembali lagi kepada anak isteri dan keluarga masing-masing selama-lamanya. Dah mati, nak balik macam mana kan? Itu sangkaan buruk lah puak Badui ni. Dia sangka tak balik dah, mati habis dah puak dia tu. Ai lam tatakhallafu ayu arab anil khurum ar-rasul. Sebenarnya kamu tak usah cari alasan apa-apa. Kamu tak pergi ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam itu kerana kamu sibuk menjaga harta benda dan keluarga kamu sebagai kamu sangka. Kalla, bukan itu je, itu alasan. Wa innama takhallaftum anhum, yang sebenarnya kamu tak ikut serta li zannikum anna kufar Quraisy, bahawa puak Quraisy akan bunuh semua orang yang pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangkaan besar dianya bahawa Nabi tak akan balik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan kembali lagi. Dia kata dalam istilah panggil apa? Pergi tidak kembali. Pergi tidak kembali. Pergi pakai mati dah. Pergi pakai mati selalu dah, tak balik. Jadi kenapa kita nak pergi? Kan? Kenapa kita nak pergi? Kalau kita pergi, kita juga mati tak balik juga. Itu sangkaan buruk dia lah. Baiklah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan sangkaan yang demikian itu diperelokkan oleh syaitan dalam hati kamu, serta kamu pun menerimanya. Syaitan mari ajar, mari beritahu bahawa ini keadaan kamu, ini suasana kamu, ini keadaan. Jadi termakan bisikan syaitan itu, makan hasutan syaitan itu makan, maka dia pun pakai tak pergilah. Wa zanantum zannas saw, dan lagi kamu telah menyangka berbagai-bagai sangkaan yang buruk terhadap agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sangkaan buruk. Ai wa zanantum, kamu sangka annallaha lan yansura rasulahu wal mu'minin. Jadi itu sangkaan dia lah. Allah bagi dianya Tuhan tak buat apa-apa. Nabi begini akan mati, mereka tak akan balik lagi. Wa kuntum qauman bura, wa kuntum qauman bura, dan dengan sebab sangkaan yang tersebut jadilah kamu kaum yang rusak binasa. Kaum yang rusak binasa. Ini kata apa? Ay wa kuntum ayyuhal mukhallafun qauman fi ghayatil halaki wal kasad. Kamu akan jadi kaum yang binasa dan rusak. La khaira fiikum, tidak ada kebaikan pada kamu. Wala naf'a yurja minkum, dan tidak ada manfaat yang diharapkan daripada kamu. Baiklah, tak ada apa dah. Sangkaan buruk mereka telah merusakkan mereka. Kemudian Allah Ta'ala beri ancaman ancaman keras kepada semua yang tak mau beriman. Tengok ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Serta ingatlah bahawa
kuasa pemerintahan langit dan bumi. Maaf. Dan ingatlah bahawa, tengok nota di bawah dia kata, ayat ini dan ayat yang berikutnya mengingatkan orang-orang kafir supaya beriman dan orang-orang yang derhaka supaya bertaubat. Mana orang yang beriman dah tapi derhaka, taubat. Kalau kamu tak beriman seperti munafikin dan geng dia, beriman dulu. Beriman dulu. Nah. Dan ingatlah bahawa man lam yu'min billahi wa rasulihi, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu api neraka yang menjulang-julang. Tak apa. Ini siapa yang tidak beriman dengan Allah dengan Rasulnya, maka dia kafir. Bila kafir, mereka berhak menerima azab Allah. Azab itu telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang kafir dengan api neraka yang menyala-nyala, yang cukup dahsyat. Baiklah para jemaah sekalian, sabar. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahima. Serta ingatlah bahawa kuasa pemerintahan langit dan bumi adalah hak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala jua. Allah berkuasa mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah juga berkuasa menyeksa sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Munasabatul ayah annahu ba'dama zakara Allah Ta'ala man lahu ajrun azim minal mubayyi'in, setelah Allah Ta'ala nyatakan golongan yang mendapat pahala yang besar dari kalangan orang yang bai'ah, ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bagi dan golongan yang mendapat azab neraka, bagi orang azab yang seksa, yang pedih bagi orang yang menyangka buruk daripada kalangan orang yang sesat, maka Allah Ta'ala bagi tahu dia akan beri keampunan kepada siapa yang dikehendakinya, dan mengazab sesiapa yang dikehendakinya, memaafkan dan memberi rahmat. Wa ghufranuhu, keampunan Allah Ta'ala itu a'ammu wa ashmalu wa atamu wa akmal. Ingat, keampunan Allah lebih umum, lebih luas. Dalam hadis Allah Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului kemurkaanku, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Alhamdulillah, kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Walillahi mulkus samawati wal ard. Tengok tafsir, Allah Ta'ala lah pemilik langit dengan bumi. Yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Allah Ta'ala ampun pada siapa yang dikehendaki dan diberi maaf, dia azab siapa yang dikehendaki. Itu semua di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan juga Allah berkuasa dan Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ai innallaha ta'ala muttasifun bil maghfirati war rahmah, Allah Ta'ala bersifat dengan pengampun, bersifat dengan rahmat kasihan belas, azalan wa abadan, selama-lamanya. Fahuwal ghafuru li zunubi ibadihi, Allah Ta'ala pengampun pada dosa hamba-hamba dia. Wa fayasturuha alaihim, Allah Ta'ala sembunyikan
dosa-dosa kita dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, wa yatajawazu an muakhazatihim biha, Allah Ta'ala mengampun, tidak mengambil tindakan kepada hamba-hamba dia yang dikehendakinya, wa huwar rahimu bihim, dan dialah Allah Ta'ala lah yang maha kasihan belas dengan hamba-hambanya, fayukrimuhum wa yun'imu alaihim bi ni'amihi, Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada mereka, dan Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya dengan nikmat yang begitu banyak. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu sifat Allah Ta'ala, Ghafur Rahim. Ghafur memberi keampunan kepada siapa yang dikehendakinya. Ghafur, Allah Ta'ala maaf kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maaf. Jadi mana-mana orang yang bersalah, minta ampun, Allah maafkan. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan Rahim, kasihan belas, penuh dengan rahmat kasih sayang, maka diberinya nikmat kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi bagi kita orang beriman, nikmat itu satu daripada nikmat anugerah Allah. Bagi orang yang tidak beriman, makin banyak nikmat yang diberi, maka itu nama dia istidraj. Tulis. Apa nama itu? Istidraj. Istidraj maknanya Allah beri itu nak suruh dia makin besar kepala, makin rasa dia tu hebat, yang akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman, wal iyazubillah. Para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah tafsir kita ayat 11 hingga 14 ini secara ringkas-ringkasnya. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wat tarbawiyah. Beberapa faedah secara ilmiah dan juga secara pendidikan tarbiyah yang kita ambil 5 faedah saja dalam ayat yang kita baca ini. Boleh je nak panjangkan, tapi cukuplah 5 ni sebagai garis panduan yang kita nak amalkan, yang kita nak laksanakan dalam hidup kita ini, insya-Allah. Ayat yang pertama yang kita baca iaitulah ayat ayat 14, ayat 11, ayat 11. Tengok ayat 11 dia kata, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna. Orang-orang Badui, orang Arab di sekitar Madinah itu memberi alasan, salah satu daripada alasan dia tak pergi berperang ikut Nabi, syaghalatna amwaluna, kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda kami. Amwaluna. Tengok ilmu tadabbur dia teliti. Dia kata apa? Lima yaqulu lam yaqulun. Dia tak kata syaghalatnal amwal, telah menyibukkan kami harta-harta benda. La. Syaghalatna amwaluna, yang kami sibuknya harta yang ada tu. Kalau kata sibuk mencari harta, lain sikit. Ini amwaluna, harta kami. Zalika li anna jam'al mal, kerana kalau nak pergi cari harta tidak sesuai untuk menjadi alasan. Kalau kata syaghalatnal amwal, kami sibuk mencari harta, itu bukan alasan, tidak sesuai. Sebab harta tu banyak. Kalau nak pergi berburu hayawan, sampai bila nak berburu, sampai bila nak habis, tak mungkin lah. Li'annahu la nihayata lahu, kerana tidak ada pengakhirannya. Tetapi nak jaga harta yang sudah ada, harta kita dah ada dah ni. Kalau hayawan kita tak ada orang peduli, mati. Ataupun kambing-kambing dimakan oleh serigala dan harta-harta lain, maka dia kata yasluhu uzran, sesuai nak jadikan satu keuzuran, maka Allah gambarkan kata-kata mereka. Dia kata apa? Syaghalatna amwaluna, yang mengganggu kita harta kita.
Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itu kata-kata orang Badui. Kita yang tidak Badui ni, Badui Melayu ni, jangan sampai itu alasan kita. Syaghalatna amwaluna. Kenapa tak boleh pergi? Kenapa tak boleh pergi? Kenapa tak boleh pergi masjid? Kenapa tak boleh mengaji? Kenapa duduk di pondok tiba-tiba lari? Syaghalatna amwaluna. Tak sama dengan ayat ni. Tetapi kita jangan beralasan itu. Sibuk duk jaga harta, sedangkan harta tu kita jaga dah 30-40 tahun. Sekarang ni hasrahkanlah penjagaan itu kepada anak-anak kita pula, cucu kita. Kita sibukkan diri kita dengan ibadat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu satu ilmu tadabbur. Kenapa dia kata syaghalatna amwaluna, dia tak kata syaghalatnal amwal. Kalau kata harta baru nak cari, tak habis. Yang kita duk bincang ni harta yang ada sekarang, yang ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, sama juga ayat ini juga, Allah Ta'ala sambung, syaghalatna amwaluna. Sibuklah kita dengan harta benda kita. Harta kita ni tak habis kalau kita cari, kalau kita kejar dia pun tak habis juga. Maka mereka kata, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah, bukan dalam hati. Benda hati ni benda Allah Ta'ala yang tahu. Maka ayat ini akhbarallahu rasulahu. Allah Ta'ala cerita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang ada dalam hati mereka. Dan Allah Ta'ala fadaha amrahum. Allah Ta'ala dedahkan perbuatan mereka sebelum mereka datang minta ampun. Dia mari tu Nabi kena ada. Pokok ni mari bawa alasan tu. Tak apalah, bagilah alasan. Tapi aku tahu peranganmu. Wa hadhihi min mu'jizatil Quran. Ini termasuk dalam mukjizat Al-Quran, menyatakan cerita sebelum berlaku. Ini untuk Quran. Adapun geng-geng tok guru ajaran yang pelik-pelik ni mengaku dia tahu benda gaib, itu tekaan. Tekaan je. Bila anak murid dia hilang 2 hari, lepas tu datang dia. Dia kata awak sibuk dengan ini. Biasalah. Orang panggil tekaan. Macam cerita tok guru tak pergi semaya Jumaat. Tak pergi. Dia pergi semaya Jumaat Mekah. Kebetulan dia tahu orang kampung dia pergi haji. Orang kampung dia pergi haji. Lepas pala dia balik semaya Jumaat tu, kono-kononya ketika itu dia beritahu kepada anak murid dia, aku tengok fulan bin fulan tengah tawaf di Kaabah. Memang orang pergi haji tawaf di Kaabah, tawaf mana lagi? Anak murid dia pun makin gila ta'assub. Dia kata, hebat tok guru kita. Dia tahu dia pergi semaya Mekah sungguh. Dia jumpa dengan orang kampung dia. Patutnya kau apa tanya, bersalam kau dengan dia. Ajak kau dia makan nasi mandi sekali di Mekah tu. Dah jumpa, dah pergi Mekah kak. Tapi moga ta'assub buta ni, memang buta hati, buta mata lah. Itulah. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ini, syaghalatna amwaluna wa ahluna, menyibukkan kami, harta benda kami dan keluarga kami. Kata di para ulama tabdur, manittakhaza ahlan wa malan, siapa dia menjadikan alasan nak jaga harta, nak jaga keluarga, yashghaluhu anillah, menyibuk dia daripada mengingati Allah, fahuwa khasirun, maka dialah orang rugi. Sebagaimana geng-geng Badui ini mari minta alasan dengan Nabi, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Allah Ta'ala peringatkan kita, tanda para jemaah sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah kata apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah menghalang kamu, melarangkan kamu, harta benda kamu, anak pinak kamu daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Jangan. Wa man yaf'al zalika, siapa dia buat juga, fa ulaika humul khasirun, dialah orang yang rugi. Ini surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan satu lagi ayat yang sama dia panggil suratul Saba.
Surah Saba ayat 37. Tanda je lah. Panjang pula kita nak hurai. Sekarang kita berpindah kepada yang keempat. Faedah yang keempat. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka kata dengan lidah. Kata dengan lidah ya, mari berlakon. Dan satu lagi ayat yang hampir sama, tuan-tuan tanda, ayat surah Al-Kahfi ayat 5. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besarnya kesalahan kalimah, ucapan yang keluar daripada mulut mereka. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut mereka kata dengan lidah. Dan wa yaquluna bi afwahihim, mereka kata dengan mulut dia. Fal muradu annahu qaulun bil lisan mujarrad la makna. Kalau kata dengan lidah saja, kata dengan mulut saja tapi tidak sampai ke hati, fa innahu batilun, itu tidak terpakai. Jadi kita orang yang beriman ni mesti, kalau kita mengucap mulut, lidah, hati. Sama juga bila kita istighfar, kita mesti ingat makna istighfar. Astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Waktu kita berzikir subhanallah, kita mesti ingat kita ni mengagungkan, mensucikan Allah Ta'ala. Jangan duk main subhanallah, subhanallah, kotak koyak lah kelai kepala, duk ingat lah kelai dah. Mulut subhanallah, tangan duk main telefon contohnya. La. Jadi dia nak kata dengan lidah, tasdik dengan hati, barulah betul-betul orang beriman. Kalau yaqulun bi alsinatihim wa afwahihim, itu tidak terpakai, tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin untuk manusia jadi, lepaslah dia tu daripada tuduhan-tuduhan yang tak baik. Orang kata dia tak beriman, tapi bukan itu tahap dia. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir para jemaah sekalian, bal zanantum, bahkan kamu sangka, sangkaan buruk dia sangka Nabi tak balik dah. Orang mukmin yang beriman sekali pergi sekali dengan Nabi ni akan tak balik dah. Innama ju'ila dzalika dhannu muzayyanan fi i'tiqad. Allah Ta'ala jadikan sangkaan buruk itu menjadi perhiasan kepada perjuangan dia. Jadi dia tak ada kemungkinan lain, tak ada. Tak mikir lah. Dia duk mikir Nabi mati. Nabi mati ni tak balik dah Muhammad. Maka sepatut dia buat kemungkinan lain. Boleh jadi dia menang, boleh jadi dia akan dapat kemenangan, ataupun tak ada apa-apa dengan Quraisy, balik je. Tapi oleh kerana dia cinta kepada kehidupan dunia, cinta kepada harta benda, maka kata di para ulama, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu kepada satu benda tu menyebabkan kamu jadi buta dan kamu tuli. Bila kita cinta kepada satu benda, orang bagi tahu dia ni tak baik ni gini-gini, tak dengar. Hak dia tengok benda tak baik pun tak nampak. Tapi orang hak dia benci, baik pun tak baik. Allahu Akbar. Baik pun tak baik. Begitulah manusia ni. Kalau dah benci, tak jadi semua. Sama juga kita ni, para pendakwah ni. Kalau nama kita telah tersenarai di kalangan orang yang dibenci oleh fulan, awak tak salah hantar link kita ke dia, nanti kena marah. Dia tak dengar lagi kita kata apa, tapi marah dah, mengamuk dah, apa ni? Sebab itulah bila orang tanya apa perasaan bila keluar senarai-senarai yang tak baik yang orang duk sebar di alam maya ni, kita kata itu sahih, itu qaimatuz zalimatun, itu adalah senarai zalim yang memburuk, menjatuhkan kredibiliti seorang pendakwah semata-mata kerana nak menjauhkan orang daripada apa yang kita ajar. Kita duk ajar Quran hadis, tapi dijauhkan. Tapi hak mari bawa cerita dongeng, cerita khurafat, itu dipuja, di-up naik, inilah tokoh. Kita kata begitulah dunia ini. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Apa yang kamu sayang pada satu benda, itulah yang membuta dan mentulikan kamu. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa sangkaan buruk yang ada dalam diri puak-puak munafik itu, puak-puak di'aful iman itu,
menyebabkan mereka tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, setakat itu dulu untuk kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah tafsir surah Al-Fath dalam CD akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.